Hai, Assalamualaikum. Saya ucapkan kepada pensyarah kami iaitu Dr. Aida Abdul Karim yang mengajar subjek pentadsiran pembelajaran. Jadi, saya sebagai pembentang yang pertama akan memulakan pembentangan berkenaan dengan tugasan kedua iaitu kritikan artikel, dan kami telah memilih artikel yang bertajuk Memperkasakan Kemahiran Insaniah melalui portfolio berstruktur. Kami daripada kumpulan 10. Okey, ini adalah ahli senarai nama ahli kumpulan 10 iaitu Muhammad Azhar, Muhammad Faiz, Nur Ain, Nurul Najihah iaitu saya sendiri P124042 dan Nur Syazwana. Okey, jadi saya teruskan dengan pembentangan saya menerangkan berkenaan dengan soalan yang pertama. Jelaskan apakah pentadsiran alternatif yang dibina atau cadang promote oleh pengkaji dalam artikel yang dipilih dan konteks di mana pentadsiran alternatif tersebut akan digunakan. Jadi pentadsiran alternatif ini terbahagi kepada dua iaitu yang pertama traditional assessment dan yang kedua adalah alternative assessment. Jadi apa yang kami bincangkan daripada artikel tersebut, penilaian ini berbentuk alternative assessment melalui portfolio dan penilaian penerapan kemahiran insaniah dalam tugasan portfolio tersebut. Okey, jadi saya akan meneruskan oleh siapa yang membina penilaian pentadsiran alternatif ini iaitu Idris Muhammad Razi iaitu pensyarah daripada Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Okey. Penilaian ini diaplikasikan kepada pelajar kursus subjek BMP 3043, subjek penilaian dalam bahasa Melayu daripada ini bagaimanalah penilaian itu berlaku daripada proses merancang, melaksana dan menilai hasil pembelajaran yang ditetapkan. Dan pelajar ini adalah pelajar ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu semester 6 dan juga semester ke-7. Jadi bagaimana penilaian ini berlaku ataupun pelaksanaan ini akan diterangkan dengan lebih mendalam oleh kawan saya. Okey, seterusnya saya akan teruskan soalan yang kedua. Apakah pentadsiran alternatif yang dibina atau cadang atau promote oleh pengkaji dalam artikel yang dipilih sama ada telah memenuhi ataupun tidak konsep performance and authenticity. Give examples to illustrate. Okey, bagi saya artikel ini ataupun penilaian yang digunakan oleh pengkaji ini memenuhi kedua-dua konsep iaitu konsep pertama performance. Jadi saya akan terangkan berkaitan dengan konsep performance dahulu. Okey. Saya mengatakan penilaian ini memenuhi konsep ini kerana pelajar aktif untuk memberikan tindak balas yang boleh diperhatikan sama ada secara langsung atau tidak langsung melalui produk kekal. Dan pensyarah juga boleh menggunakan maklum balas dari pelajar untuk memperbaiki dan merancang pengajaran yang seterusnya. Okey, secara overall konsep performance ini adalah dia mempunyai pelajar yang aktif dan memberikan respon terhadap apa yang dilakukan oleh portfolio ataupun kerja khusus yang dijalankan oleh mereka lah. Okey, jadi saya akan beri contoh yang terdapat dalam artikel ini. Okey, jadi saya akan sertakan contoh yang terdapat dalam artikel inilah yang dibina oleh pengkaji ini sendiri. Jadi yang pertama, pelajar dinilai daripada pembentangan, mereka perlu melakukan pembentangan, ujian dan menyiapkan sebuah model kertas peperiksaan bahasa Melayu bagi tingkatan yang dipilih. Dan satu lagi penilaian berunsur mereka akan dinilai dari segi kemahiran insan yang mereka dalam tugasan yang dijalankan lah. Okey, saya akan terangkan sedikitlah contohnya. Artikel ini, kursus ini dilakukan dalam 2 mod iaitu 2 jam kuliah dan 1 jam tutorial. Jadi penilaian melalui 2 cara iaitu melalui peperiksaan akhir dengan pemberatan 50%. Dan sebagai tugasan, pelajar dikendaki melakukan pembentangan, ujian yang saya katakan tadi. Okey, contoh yang seterusnya adalah pensyarah
dibekalkan juga dengan borang rubrik bagi menilai kemahiran tahap kemahiran insaniah pelajar. Dan pelajar juga digalakkan untuk menilai juga kerja rakan mereka serta bertukar-tukar maklumat dengan rakan mereka. Jadi ini yang dikatakan memenuhi konsep performance yang dijalankan oleh pelajar-pelajar. Mereka bergiat aktif ataupun pensyarah, dan pelajar bebas untuk memberikan respon untuk memperbaiki progres tersebut. Okey, yang kedua, konsep authenticity. Konsep authenticity juga dipenuhi dalam penilaian ini kerana di mana bentuk tugasan yang diberikan oleh pensyarah dan konteks di mana penilaian berlaku adalah relevan dan menunjukkan masalah in real world ataupun isu sebenar. Contoh yang saya boleh katakan di sini adalah penilaian portfolio distrukturkan supaya selari dengan kemahiran insaniah yang hendak diterapkan dalam tugasan pelajar, di mana dalam proses pembinaan portfolio yang dilakukan dinilai antaranya kemahiran berkomunikasi. Jadi ada banyak pelbagai kemahiran yang dinilai kepada pelajar tersebut dalam penerapan kemahiran insaniah semasa sepanjang melakukan portfolio tersebut. Antaranya kemahiran komunikasi, kemahiran kepimpinan, kemahiran kerjasama, kemahiran etika, dan ada beberapa lagi. Ini adalah antara salah satulah, iaitu kemahiran komunikasi. Apa yang saya boleh katakan menunjukkan masalah in real world. Contohnya mereka perlu berhadapan dengan pelbagai masalah. Contohnya perlu membincangkan secara berkumpulan, memilih tajuk yang bersesuaian, objektif portfolio tersebut, dan perlu berhadapan dengan ramai orang. Jadi itu akan berhadapan dengan real world ataupun isu sebenar sepanjang melakukan portfolio tersebut. Dan ia sedikit sebanyak membantu untuk mempertingkatkan kemahiran insaniah pelajar. Okey, itu sahaja daripada saya. Teruskan dengan pembentangan kawan saya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazwana binti Muhammad Khairul Zami, memegang kad matrik P123364. Okey, saya akan menerangkan tentang bahagian saya, iaitu soalan 3 dan soalan 4. Okey, soalan 3 adalah apakah pentafsiran alternatif yang dibina ataupun dicadang ataupun yang dipromot oleh pengkaji dalam artikel yang telah dipilih memenuhi ciri do versus no. Okey, kat sini apa yang saya lihat dalam artikel yang kami kaji adalah pengkaji memenuhi ciri do versus no ni. Mana pertama kita boleh lihat pelajar akan menilai dan tahu kelemahan pembelajaran ni. Macam mana mereka melihat? Okay, dalam artikel saya ni dia menyatakan tentang portfolio. Portfolio ni pengkaji ni membuat portfolio untuk melihat penilaian pelajar ni. Okey, secara tak langsung benda ni sebenarnya kita dapat lihatlah dekat pelajar tu, adakah dia dapat nilai dia punya portfolio tu bagus ataupun tidak. Dan dekat situ kita boleh lihat, pelajar boleh lihat bagaimana tahap pembelajaran mereka, sama ada mereka memahami ataupun mereka lemah dalam pembelajaran tersebut dalam portfolio tu apabila mereka dah sediakan portfolio. Okey, dan yang kedua iaitu bertanya kepada rakan serta membuat perbandingan dengan rakan, membuat bacaan tambahan bagi memperbanyakkan pengetahuan. Okey, di sini kita boleh lihat pengkaji menyatakan bahawa apabila menggunakan portfolio ni, pelajar akan serta-merta akan bergabung dengan rakan-rakan yang lain ataupun kumpulan lain dan akan berbincang, bertanyakan, lihat portfolio kawan dan lihat portfolio diorang. Jadi dekat situ dapat menilai lah bagaimana portfolio yang dihasilkan oleh grup kumpulan sendiri, adakah bagus ataupun adakah masih perlu dibaiki. Dekat situ mereka akan berbincang apabila mereka melihat kumpulan yang lain, dan dekat situ dah mereka akan tahu bahawa pengetahuan diorang berada di tahap mana. Dan
adakah bacaan yang tambahan diorang tu lebih banyak berbanding diorang? Dekat situ kita dapat melihat orang kata pelajar dapat menilai lah sejauh mana tahap pembelajaran diorang. Dan yang ketiga iaitu pelajar dapat melakukan penilaian terhadap tugasan dan bahan bukti pembelajaran yang dikumpulkan. Di mana kat sini kata pelajar akan sentiasa menyemak. Dia akan macam bila kita tengok kawan kita buat portfolio tu, kita akan rasa macam okey, aku kawan punya lagi bagus dan aku perlu lagi perbaiki. Jadi dan mereka pun dalam portfolio tu akan kata macam akan ada bahan yang akan mengukuhkan portfolio diorang untuk diorang nyatakan. Contoh kalau diorang menyatakan benda ni sah-sah apa yang sah, jadi dekat situ diorang kena sediakan bahan lampiran, bukti yang diorang kumpulkan benda-benda tu. Jadi dekat situ memang dalam artikel ini memang pengkaji menggunakan ciri-ciri do versus no, tapi lebih banyak kepada do, apa yang saya lihat lah. Okay. Dan seterusnya soalan yang keempat mengenai apakah pentafsiran alternatif yang dibina ataupun dicadang ataupun dipromot oleh pengkaji dalam artikel yang telah dipilih memenuhi ciri-ciri alternatif assessment versus traditional assessment. Okey, dekat sini dalam slide 10 saya melihat banyak alternatif perbandingan alternatif assessment dengan traditional assessment. Tapi apa yang saya lihat adalah dua sahaja dalam artikel ni yang menyatakan tentang alternative assessment, iaitu group project dengan authentic assessment. Okey, kenapa saya lihat dua ni iaitu group project? Apa yang saya lihat, pengkaji ini membuat portfolio bukan secara individu tapi secara berkumpulan, di mana pelajar akan bersama-sama rakan untuk bekerjasama dan melihat bagaimana cara komunikasi pelajar dengan dengan rakan lain untuk menyediakan satu portfolio, dan melihat macam mana cara mereka menyediakan portfolio ni dengan menilai macam mana. Dan dekat situ kata dia akan menggalakkan pelajar berfikir tentang pelajaran mereka. Maksudnya dekat sini diorang akan berkeperluan dengan orang lain, maksudnya membincangkan dengan pelajar lain tentang bagaimana untuk menambahkan pembinaan portfolio diorang. Di situlah saya lihat daripada sudut group project. Dari segi authentic assessment, di mana saya lihat portfolio yang dinilai ni, ditaksir ni, dia banyak kepada lebih realistik, di mana proses pembelajaran pelajar ni dia akan bersifat autentik. Jadi dekat situ mereka akan lihatlah apa kebaikan diorang, dan dekat situ diorang boleh tahu bagaimana diorang punya bagaimana cara diorang menyediakan diorang punya penilaian kemahiran insania diorang dalam portfolio ni. Jadi macam mana diorang bentukkan portfolio ni bersama rakan. Tugasan yang diberikan ni agak berat, tapi mungkin mereka apabila bekerjasama dengan pelajar, dengan rakan yang lain, akan menjadikan portfolio diorang ni lebih bersifat autentik. Okey, jadi itu saja, dan saya akan seterusnya saya akan beri kepada rakan saya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan menerangkan tentang penilaian konstruktif. Jadi untuk soalan 5, apakah jenis dalam kurungan types of alternative assessment yang dibina, dicadang, promote oleh pengkaji dalam artikel yang telah dipilih? Give example to illustrate. Dan untuk dalam slide ini pengkaji telah memilih dalam artikel ini, dan dalam slide ini pengkaji telah memilih dalam menjalankan kajian, iaitu dalam artikelnya telah memilih penilaian konstruktif. Jadi untuk pengetahuan semua, penilaian konstruktif adalah boleh didefinisikan dengan penggunaan kaedah yang perlu menggunakan kaedah portfolio dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Penggunaan portfolio memerlukan pelajar mengumpulkan pelbagai koleksi yang berkaitan dengan perjalanan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka untuk menunjukkan pencapaian khusus mereka yang melibatkan bukti
refleksi, perancangan masa depan, objektif dan lain-lain perkara. Penggunaan kaedah ini juga adalah boleh dilihat iaitu pelajar lebih berfokus untuk membina pengetahuan dan bukan hanya semata-mata hanya menerima pengetahuan, iaitu dengan cara pelajar membina pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada masing-masing, bukannya menerima bulat-bulat pengetahuan yang disampaikan. Dan secara bahasa yang lebih mudah difahami adalah penilaian konstruktif adalah lebih berfokuskan kepada pembelajaran, berfokus kepada pelajar itu sendiri. Bagaimana pelajar membina pengetahuan based on diri mereka sendiri. Jadi berpusatkan pada diri mereka sendiri. Dan itu yang lebih dimaksudkan dengan definisikan penggunaan portfolio dalam pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan portfolio memerlukan pelajar mengumpul pelbagai koleksi yang berkaitan perjalanan pekerjaan. Itu antara yang boleh kita terangkanlah dalam penilaian konstruktif sendiri. Okey, untuk next. Okey, untuk dalam artikel ini terdapat 4 langkah yang telah ditunjukkan dalam pembinaan ataupun pelaksanaan portfolio itu sendiri. Dan untuk langkah pertama adalah membentuk pelajar menjadi sebuah kumpulan yang dianggota oleh 3 hingga 4 orang ahli dalam satu kumpulan. Dan yang kedua, langkah kedua adalah pelajar diberi tema portfolio dan diarahkan untuk mengecilkan tema portfolio yang telah diberikan. Pelajar diberi masa 13 minggu untuk menyiapkan semua tugasan ini dengan baik. Langkah 3 adalah menetapkan komponen penting dalam pembinaan portfolio. Antaranya adalah perlu mempunyai perancangan yang teliti, maklumat dan juga bahan bukti. Dan langkah yang terakhir adalah langkah yang keempat. Mereka akan diarahkan untuk membuat penstrukturan folio dan juga membentangkan portfolio mereka ini berdasarkan mengikut setiap kumpulan lah, kreativiti masing-masing mengikut setiap kumpulan. Ini adalah langkah dalam pembinaan atau pelaksanaan portfolio yang dinyatakan dalam artikel ini. Dan untuk next slide. Okey, untuk next. Okey, untuk next saya akan terangkan tentang kritikan kelebihan penggunaan kaedah penilaian konstruktif yang digunakan oleh pengkaji. Dan untuk pengetahuan umum, terdapat banyak kelebihan apabila dikaji dalam artikel ini yang digunakan oleh pengkaji iaitu penilaian konstruktif. Banyak kelebihan yang kita dapat iaitu antaranya adalah pengetahuan akan terbina oleh murid itu sendiri. Untuk huraian, setiap murid mempunyai idea dan pengetahuan asas dalam menjalankan sesuatu perkara. Hal ini boleh dibuktikan dengan merujuk kepada peringkat pembinaan folio yang telah dibentangkan di atas, telah menerangkan bahawa setiap murid dalam kumpulan perlu membina objektif, matlamat dan juga peranan yang diteliti dalam pembinaan portfolio secara berkumpulan. Setiap perancangan, objektif dan juga komponen yang penting perlu ada di dalam pembinaan portfolio memerlukan pelajar mencari rujukan daripada pelbagai sumber dan secara tidak langsung ianya telah membentuk satu pembelajaran yang baik, iaitu pelajar itu sendiri yang membentuk ilmu pengetahuan mereka itu sendiri. Dan untuk bahasa ataupun konteks yang mudah difahami adalah kritikan ataupun penilaian konstruktif ni daripada sudut pengetahuan akan terbina sendiri ni adalah murid itu akan lebih berdikari untuk membina ilmu pengetahuan itu sendiri daripada bergantung bulat-bulat kepada ilmu pengetahuan yang diterima. Maksudnya dia akan berusaha mencari segala maklumat, fakta ataupun untuk menjalankan portfolio itu sendiri. Bukan hanya semata-mata menerima suapan daripada individu-individu lain, sama ada rakan, guru ataupun lain atau lain-lain orang ataupun individu lah. Okey, baik, untuk next, untuk kelebihan yang seterusnya adalah pembinaan pengetahuan melalui aspek sosial akan terbentuk. Untuk huraian, hal ini boleh diterangkan dengan pembinaan portfolio dibuat secara berkumpulan. Dalam menyiapkan tugasan pembinaan tugasan portfolio, setiap pelajar dikehendaki untuk saling bekerjasama dalam membentuk portfolio yang baik. Dalam pembentukan portfolio yang baik, mereka ini sudah semestinya akan melakukan pecahan tugasan untuk setiap orang, sebagai contoh pencarian maklumat,
pecahan tugasan dan lain-lain dapat membentuk pengetahuan melalui aspek sosial. Dan untuk secara kefahaman yang mudah untuk diterangkan pada penonton video ini adalah pembinaan pengetahuan melalui aspek sosial akan terbentuk di mana apabila berlaku aktiviti secara berkumpulan dan pencarian pembinaan portfolio secara berkumpulan, pencarian maklumat dan lain-lain, secara tidak langsung ianya akan membentuk satu aspek sosial yang positif dalam diri pelajar itu sendiri. Dan itu saja untuk pembinaan pengetahuan. Dan untuk next, lebihan yang terakhir lah, iaitu menyeimbangkan peranan guru dan murid untuk bersandar antara satu sama lain. Dan guru akan menjadi sumber rujukan utama dalam menyiapkan tugasan ini, iaitu dengan menyatakan setiap kesahihan maklumat sama ada ianya boleh dijadikan sumber maklumat dalam portfolio ataupun tidak. Secara tidak langsung, hubungan antara guru dan pelajar sentiasa berkembang dan interaksi sosial akan terus berkembang dengan baik dan akan meningkatkan kualiti sesuatu pembelajaran yang menggunakan kaedah penilaian konstruktif itu sendiri. Dan untuk penerangan yang lebih lanjut, dia akan merapatkan lagi hubungan antara guru dan murid dalam pembinaan portfolio itu sendiri, di mana kiranya hubungan guru tu amat penting dalam pembinaan portfolio untuk murid menjadikan guru sebagai sumber rujukan ataupun facilitator untuk mendapatkan maklumat selain daripada mencarinya di mana-mana ruangan untuk mendapatkan maklumat. Itu saja daripada saya untuk pembentangan bahagian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faiz bin Osman P123019. Jadi bahagian saya akan terangkan berkaitan dengan ciri-ciri, kelebihan dan limitasi dalam pentadbiran alternatif. Jadi saya akan terangkan berkaitan dengan kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah situasi kehidupan sebenar. Pelajar memikirkan cara yang bersesuaian untuk memahami pembelajaran, seperti bertanya kepada kawan-kawan tentang apa yang dipelajari atau mendapatkan nota daripada rakan sekelas agar pelajar faham serta tidak tertinggal daripada kawan-kawan yang lain. Jadi, pelajar ni dia tidak faham apa yang telah diajar pengajar di dalam kelas. Jadi, pelajar ni dia mengambil inisiatif untuk bertanya kepada kawan-kawan berkaitan dengan apa yang telah diajar oleh pengajar supaya pelajar ni tidak tertinggal oleh kawan-kawan yang lain berkaitan dengan pengetahuan ataupun ilmu yang telah diajar oleh pengajar. Selain itu, pelajar ni juga boleh mendapatkan nota supaya apabila pelajar ni tidak ingat, pelajar ni boleh merujuk nota dan tidak mengganggu kawan-kawan yang lain. Untuk kelebihan yang kedua adalah menilai kemahiran menyelesaikan masalah. Berdasarkan kaedah yang digunakan oleh pengajar, pengajar menilai kaedah ini dengan mengatakan bahawa kaedah ini memudahkan urusan pengajar untuk menyelesaikan masalah berkaitan proses pembelajaran. Pengajar dapat mengenal pasti tahap pembelajaran pelajar berdasarkan portfolio yang sedang dilakukan. Jadi, pengajar ni dia dapat mengetahui yang pelajar dia ni ada kurang di bahagian mana, bagaimana dengan tahap pembelajaran pelajar. Jadi pengajar ni boleh perbaiki permasalahan proses pembelajaran pelajar berdasarkan tahap pembelajaran yang dilakukan oleh pelajar dalam portfolio. Jadi portfolio ni merupakan cara pengajar untuk melihat kekurangan dan pembaikan daripada segi pelajar. Apa yang pelajar perlu menambahbaikkan agar ia tidak ketinggalan dan juga dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dekat mana yang kurang. Untuk kelebihan yang ketiga adalah keluarkan daripada zon selesa. Jadi pengajar ni dia akan
akan memberitahu kepada pelajar ataupun memberi tugasan agar pelajar ni perlu mendapatkan maklumat selain daripada di dalam kelas. Pelajar tidak boleh hanya bergantung dalam pembelajaran di kelas. Pelajar perlu pergi ke perpustakaan, melakukan kajian lapangan dan melayari internet untuk mendapatkan maklumat. Jadi, pelajar ni dia tidak mudahlah untuk mendapatkan sesuatu itu, melainkan pelajar ni sendiri kena perlu mencari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tugasan pelajar tersebut. Dan kelebihan keempat adalah kemahiran komunikasi. Ahli kumpulan memberi pendapat ketika membincangkan cara melakukan kajian lapangan di sekolah. Jadi, kemahiran berkomunikasi ini dapat ditingkatkan dalam ahli kumpulan. Contohnya daripada segi perbincangan, di mana pelajar-pelajar memberikan pendapat, memberikan sokongan terhadap pendapat, dan serta pelajar ni juga dapat meningkatkan daripada segi cara bercakap, cara memberi idea dan juga cara memberikan strategi untuk melakukan tugasan berkumpulan. Limitasi pentaksiran alternatif. Jadi limitasi ini ada dua. Yang pertama adalah mengambil masa dan yang kedua adalah sukar untuk disusun. Untuk limitasi yang pertama, pelajar perlu menyiapkan tugasan portfolio dalam masa 13 minggu. Tugasan ini menggunakan masa yang agak lama untuk disiapkan. Bila mana pelajar perlu melakukan portfolio ni selama 13 minggu, kemungkinan dalam pertengahan minggu macam tu, pelajar ni akan mula tidak produktif dan juga sukar untuk melakukan portfolio. Jadi mungkin ada juga pelajar yang bertanya kepada kawan macam mana nak buat tugasan portfolio contohnya. Jadi pelajar ni dia ada yang sesetengah pelajar tidak pergi mencari maklumat tapi hanya meniru ataupun mengubah ayat daripada idea-idea rakan ahli kumpulan yang lain. Jadi 13 minggu ni merupakan tempoh yang agak lama dan kemungkinan pelajar juga ada yang berminat pada awal-awal minggu saja. Minggu-minggu terakhir mungkin dah mula tidak memberi komitmen yang terbaik. Limitasi yang kedua adalah sukar untuk disusun. Portfolio yang dijalankan perlu distrukturkan dengan kemahiran insaniah yang hendak diterapkan dalam tugasan pelajar. Jadi, tugasan portfolio ni adalah tugasan yang diberikan oleh pengajar untuk dilakukan secara berkumpulan. Jadi, kemahiran insaniah ni juga turut perlu diterapkan dalam tugasan tersebut. Jadi, pengajar memerlukan cara yang terbaik untuk selarikan portfolio dan juga kemahiran insaniah. Jadi, perkara ni macam sukar untuk disusun dan juga sukar untuk dinilai. Jadi, itulah antara limitasi dan juga kelebihan dalam pentaksiran alternatif. Baik, mari kita lihat pula pada kriteria ataupun item nombor 7. Soalannya, berdasarkan item atau kriteria nombor 2, 3, 4, 5 dan 6, adakah pentaksiran alternatif yang dibina, dicadang, dipromot oleh pengkaji dalam artikel ini adalah bagus atau berpotensi namun perlu ditambah baik dari item yang mana? Baik. Berdasarkan penelitian artikel, kumpulan kami mendapati bahawa penulis iaitu Idris Muhammad Razi telah mengemukakan suatu pentaksiran alternatif melalui portfolio berstruktur yang bagus. Namun, ia perlu ditambah baik. Okey. Yang pertama, artikel ini memenuhi kriteria item nombor 2 iaitu berkaitan dengan konsep performance dan authenticity. Okey, dari aspek konsep performance,
kami dapati pelajar akan lebih aktif dalam memberikan tindak balas di mana mereka menunjukkan pelajar ini mudah memahami dan menterjemahkan kehendak tugasan ataupun soalan yang diberikan oleh guru mereka. Baik, dari konsep autentik pula, kami dapati pelajar dapat menghubungkaitkan pembelajaran yang relevan dengan masalah di dunia nyata atau isu-isu sebenar dalam kehidupan seharian mereka. Okey, yang kedua pula, portfolio berstruktur ini memenuhi kriteria nombor 3 iaitu merangkumi ciri boleh buat atau tahu atau dalam bahasa Inggerisnya do versus know. Okey, melalui artikel ini, pentafsiran alternatif yang menggunakan portfolio berstruktur dapat membantu meningkatkan kemahiran insanian para pelajar. Selain itu, ia juga dapat membuat penilaian terhadap kebaikan dan kelemahan pembelajaran para pelajar melalui kerjasama bersama rakan, guru serta bahan bacaan yang mereka gunakan. Selain itu, ia juga dapat membantu pelajar membuat semakan, pengemas kinian, penilaian terhadap tugasan serta pembelajaran yang mereka gunakan. Itu, artikel ini juga memenuhi kriteria item nombor 5 iaitu menggunakan kaedah portfolio berstruktur sebagai salah satu pentafsiran alternatif. Kaedah ini juga sangat bagus kerana ia lebih fokus supaya pelajar membina lebih banyak ilmu pengetahuan dan bukan hanya menerima pengetahuan sahaja. Ia juga membantu melatih pelajar untuk membuat perancangan perolehan maklumat serta bahan bukti yang lebih teliti. Akhir sekali, artikel ini juga memenuhi kriteria item nombor 6 iaitu berkenaan tentang kelebihan pentafsiran alternatif. Antaranya, ia menerangkan pelbagai kelebihan pentafsiran alternatif. Selain itu, ia juga dapat membantu meningkatkan daya pemikiran para pelajar untuk menyelesaikan tugasan atau masalah berdasarkan soalan yang guru mereka berikan. Dan akhir sekali, ia juga dapat melatih para pelajar mengenai daya komunikasi serta sikap kerjasama pelajar dengan rakan-rakan mereka bagi menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru mereka. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa cadangan penambahbaikan berkenaan pentafsiran alternatif menggunakan portfolio berstruktur berdasarkan artikel ini. Cadangan penambahbaikan pentafsiran ini boleh dibuat pada kriteria item nombor 4 yang melibatkan ciri-ciri pentafsiran alternatif di mana kami mendapati bahawa pengkaji hanya memfokuskan kepada beberapa ciri sahaja seperti projek berkumpulan dan authentic assessment. Oleh itu, pentafsiran portfolio berstruktur ini boleh ditambah baik lagi dengan merangkumi lebih banyak ciri dalam pentafsiran alternatif seperti penilaian berterusan, ujian langsung, untimed exam, tugasan ujian konseptual, ujian berasaskan bilik darjah dan lain-lain. Kesimpulannya, cadangan penambahbaikan ini seterusnya dapat mewujudkan pentafsiran alternatif yang lebih bagus dan lebih berkesan untuk membantu para pelajar dalam pembelajaran mereka. Sekian, terima kasih.